Okey, sebentar saya letak sikit. Rasa dah tak ada apa. Okey. Alright, test test. Cubaan suara 1 2 3. Semua orang boleh dengar suara saya? Boleh dengar, saya boleh dengar. Okey, good, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang kepada semua pelashen-pelashen Form 1. Seucapkan hai semua, hi everyone, good evening dan juga selamat datang kepada seminar ilmu free. Kita masih lagi ada seminar ilmu free dan saya percaya semua yang join dalam seminar petang ni ada yang pelashen, ada juga yang non-Plusian yang mungkin pelajar tingkatan 1 tak pernah join MC Plus kan, tapi dia join juga seminar-seminar free. Yalah, sebab free dan juga untuk memanfaatkan minggu awak. Alright, jangan saya ucapkan selamat datang dan juga terima kasih sebab ambil inisiatif untuk join juga dalam seminar kita pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak kepada yang join. Jap, sebelum tu saya nak tanya, awak semua kan, pelajar-pelajar Form 1 ataupun pelajar-pelajar tingkatan 1, awak masih lagi sedang bercuti ke sekarang ni? Masih lagi dalam minggu cuti ke dah start sekolah dah? Masih lagi cuti, masih lagi cuti. Tengah cuti lagi. Wah, seronoknya hujung tahun kan. Masih lagi bercuti. Mood tu tengah mood cuti lagi lah. Tengah nak sekolah dah, nak start sekolah dah. Cuti macam tak cuti se. Cuti macam tak cuti. Oh, by the way, siapa-siapa yang boleh buka kamera, bukalah kamera sebab saya boleh tengok muka awak juga. At least kita ada interaksi lah sikit kan. Nampaklah muka awak kan. Tengah makan ke, tengah minum ke kan. Tengah memasak ke kat dapur kan. Tengah korek hidung. Janganlah korek hidung. Cover sikit, tepi sikit. Kalau nak macam tu. Cover sikit. Kalau nak korek hidung kan. Malu kat kawan-kawan. Nanti ada yang screenshot. Okay? Okay. Jaga aib masing-masing kan. Kita jaga aib kita sendiri ya. Puasa se. Oh, puasa. Ada yang puasa. Puasa apa? Puasa sunat. Isnin Khamis. Bagusnya kan. Anak siapa lah ni Saya boleh buat kamera tapi muka saya hilang. Muka saya pula hilang. Alah, tak payahlah kalau macam tu. Okay. Dan saya nak tanya, semua orang dah download ke nota kita ni? Dah download dah? Nota tadi. Dah download ke belum? Apa sejarah ni? Geografi. Tu dia geografi tapi sejarah. Tak apalah, abaikanlah ni. Okay, tak apa. Tengok dia. Ilmu free. Dah download dah? Dah. Okay, good. Bagus. Okay, memang saya biarkan dulu chat tu. Kejap lagi kita akan tutup chat tu. Kesian yang guna handphone kan. Penuh dengan chat. Baca je lah. Dah macam grup WhatsApp dah. Dah macam grup WhatsApp dah kan. So jangan layan sangat. Kejap lagi kita akan tutup grup chat. Grup chat pula. Grup yang ni lah ramai mesej tu. Nanti kita akan tutup. Tapi still awak boleh respon bila saya tanyakan soalan ataupun apa-apa benda yang berkaitan awak nak tanya saya, tanya je. Bila saya bagi masa, saya akan baca awak punya chat tu. Okay? Jangan risau. Janganlah nanti post kat status pula. Penat je join ilmu free. Saya tak notice pun kan. Pergi cerita. Janganlah awak macam tu kan. Okay, saya cuba juga untuk notice awak semua yang berada di dalam kelas. Okay, jadi untuk nota kali ni, make sure awak pastikan bukan Form 1 Geografi lah, Form 1 Sejarah. Okay, sebab ni berlaku sedikit kesilapan teknikal. Nanti awak boleh potong lah Geografi ni. Awak boleh gantikan dengan Form 1 Sejarah. Okay, supaya awak tak tertipu. Bukan Form 1 Geografi tetapi Form 1 Sejarah. Okay, dan nota kita kali ni kalau awak tengok sebenarnya minggu yang sebelum ni kita pernah buat juga ilmu free dan juga saya ada buatkan dekat awak iaitu soalan esei bab 2, bab 3 kita dah bincangkan. Kita bincangkan juga soalan berbentuk subjektif untuk bab 4 dan saya tekankan juga betapa pentingnya tamadun ni. Dan saya rasa untuk mengakhiri seminar ilmu free bagi tahun 2022 ni, seeloknya lagi cantik kalau kita bincangkan sikit apa contoh-contoh tamadun yang ada yang terdapat di dalam bab 5 tamadun awal dunia. Kita akan bincangkan semuanya kejap lagi. Kita akan jawab beberapa soalan-soalan yang soalan suka tanya. Okey, selalu macam inilah nampak ni soalan subjektif. Okey, yang ni masa-masa dah belajar macam-macam bentuk soalan-soalan subjektif yang ada kat sini. Peta iting atau peta minda ni pun kita akan buat juga kejap lagi. Okay, dan juga jadual. Jadual ni sangat penting untuk awak kuasai tamadun ataupun untuk awak menguasai bab 5. Awak ingat je jadual ni memang sangat penting. Dan saya akan bagi juga contoh jadual yang penting
yang mana awak boleh dapatkan ni ada dekat dalam buku teks awak. Tak silap saya ambilkan juga kat sini. Saya akan bagi tahu lah apa beberapa perkara. Okey, boleh? Okay, good. Bagus. Mantap. Okay, kalau macam tu, saya rasa seeloknya kita mulakan dulu kelas kita ataupun seminar kita pada petang ni bagi memberkati majlis ilmu kita pada petang ni. Kita mulakan dengan bacaan doa. Okay, daripada pelajar-pelajar beragama Islam, pelajar-pelajar yang bukan beragama Islam, Indian, Chinese and so on, boleh bertafakur mengikut agama dan kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbal alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Okay? Alright. So semua orang dah bersedia ke nak belajar sejarah ni petang-petang kan? So kadang-kadang kesian tau kat awak tau. Sebab apa? Belajar sejarah bila? Pukul 3 petang. Tengah panas belajar sejarah tu. So risau sangat-sangat. So okay, so tak ada masalah dalam mengajar kan. Cuma saya risau kat student-student saya lah kan. Kan sejarah ni katanya banyak sangat fakta. Banyak sangat benda. Banyak sangat benda nak kena hafal. Saya ni dah tak tahan dah, asyik nak kena hafal. Dah penat dah nak hafal. Hilang dah apa yang saya hafal tu. Dah hilang memori-memori saya tu. Okey, jadi saya faham banyak masalah-masalah aduan-aduan yang awak tujukan sebelum ni. Okey. Dan apa yang saya boleh bagi tahu, sejarah ni bukan untuk awak hafal sebenarnya. Okey, sejarah adalah untuk kita faham penceritaan apa yang berlaku, peristiwa yang berlaku, sumbangan-sumbangan yang ada pada zaman dahulu yang memberi impak kepada kehidupan manusia pada masa kini. Jadi apa yang berlaku, apa yang kita hidup hari ini, semuanya daripada kesan daripada sejarah masyarakat zaman terdahulu. Tak ada diorang, tak adalah kita. Kan? Okay, jadi itulah yang penting kita nak tumpukan dalam bahagian sejarah dan kita nak fokuskan kepada tamadun. Okey, jadi kita tengok serba sedikit kat sini. Okey. Okey, sejarah tingkatan 1, semua orang buka muka surat yang kedua ni. Okey, kalau ada, kalau dah print, good lah, bagus. Kalau tak print, saya rasa eloklah kalau print, tapi bukan sekarang. Nanti time free nanti awak pergilah print. Okay. By the way, saya tutup dulu chat supaya tak mengganggu. 264 orang. Terima kasih kepada yang join. Okay, saya harap semua orang bersedia dan juga get ready ya. Kalau boleh simpanlah dulu. Mungkin ada yang tengah tengok YouTube ke, mungkin ada yang tengah buka TikTok ke, Instagram ke apa. Saya tahu di sebalik kamera awak ni macam-macam apps yang awak tengah buka kan. So saya nak minta semua orang padam dulu yang lain tu. Tumpukan dulu kepada kita punya Zoom kita pada hari ni, petang ni. Sekejap je, 1 jam je, tak lama pun 1 jam ni. Serius, 1 jam ni tak lama pun. Okay, sekarang pun dah pukul 3-8 minit, sampailah pukul 4 petang nanti. Sekejap je. After pukul 4 tu, apa yang awak nak buat lah. Nak buka Instagram ke, nak buka TikTok ke, nak buka apa ke, buka lah. Tak ada masalah pun. Tapi selama tempoh saya mengajar ni, kalau mengajar sangat pun, saya kongsikan ni, petang ni, saya nak awak tumpukan betul-betul sebab awak semua bakal menghadapi peperiksaan. Betul tak? So, excited ke, takut ke, apa perasaan awak nak exam ni? Takut, berdebar takut. Ada ke yang first time exam ke dah ada exam dah sebelum ni? Dah ada exam lah sebelum ni, dah ada dah exam awal tahun, exam pertengahan tahun. Okey ke exam hari tu? Ke macam okey tak okey? KO, KO tau. Bukan okey. Dia KO, dia terbalik KO. So exam hari tu tak berapa nak okey lah. Faham? Apa yang tak okey? Apa yang susah sangat? Risau gagal. Oh. Awak target apa? Jujur je lah dengan saya. Cuba, tak apa, saya dah tutup dah chat tu. Awak bagi je tahu kat komen tu. Awak target apa? Awak target A ke? Target B ke? Target C ke? Target lulus ke? Tak nak gagal? Wah, A ke B? A, B, C pun ada. Saya target lulus je, sir. Wow. Macam-macam jawapan yang saya dapat. Okey, saya dah nampak dah majoriti di kalangan awak ni. Okay, ada yang nak A. Saya tak mahu apa, saya hanya nak banggakan parents saya. Polah mak. Mengusik jiwa dan raga ya. Banggakan mak ayah je. Tapi nak banggakan mak ayah mestilah nak keputusan yang paling terbaik, betul? Okey, cukup setakat itu. Sejarah susah lagi-lagi esei ya, biasalah. Mana ada benda yang senang dalam muka bumi ni kan? Semuanya susah. Nak makan apa kan? Orang tanya kita kan, nak makan apa kan? Nak order pun susah tau nak bagi jawapan tu. Apatah lagi nak belajar kan? Okay? Alright. Jadi kita tengok dulu kat sini ya. Okay. Boleh tulis sikit kat atas tu? Tulis sikit kat atas bab 5
tamadun awal dunia. Ataupun awak ada test pack ke apa ke kan, awak keluarkan, tulis sikit kat situ, tamadun awal dunia. Okay, tinggalkan dulu chat tu. So, tak nak ada yang chat ke apa ke. Sabar dulu. Okay, tinggalkan dulu tamadun. Tinggalkan dulu chat tu. Sekarang ni saya nak semua orang pegang pen awak, pegang pensel awak ke, and ada paper. Okay, make sure awak menulis something supaya uh, ilmu kita yang saya nak kongsikan kat awak hari ni, taklah awak dengar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Awak tulis juga, awak catat juga beberapa perkara penting. Okay. Bab 5, tamadun awal dunia. Sebelum ni kita dah pernah borak dah, kita dah pernah bincang dah. Apa itu tamadun, betul? Kita dah ceritakan tamadun tu apa. Siapa-siapa yang ingat lagi tamadun dalam buku teks sekata apa? Tamadun adalah pencapaian tertinggi sesebuah masyarakat di dalam pelbagai bidang. Ataupun nak boleh tukar juga. Tamadun adalah pencapaian tertinggi di dalam pelbagai bidang di dalam sesebuah masyarakat. Apa dia, sir? Seulang sekali lagi, tamadun adalah apa dalam buku teks ni? Kalau buka buku teks memang ada kataan ni. Okay, tamadun adalah apa? Tamadun adalah pencapaian tertinggi. Okay, pencapaian tertinggi di dalam pelbagai bidang, di dalam pelbagai bidang oleh sesuatu masyarakat. Ataupun dalam sesuatu masyarakat. Dia berbezalah, macam-macam awak boleh bagi. Okay, tapi apa perkara yang penting? Yang pertama, pencapaian tertinggi. Yang pertama apa dia? Yang pertama adalah pencapaian tertinggi. Itu yang pertama. Yang kedua apa, sir? Yang kedua adalah dalam pelbagai bidang. Dalam pelbagai bidang. Yang ketiga adalah apa? Sesuatu masyarakat. Pencapaian tertinggi ni apa? Pencapaian tertinggi ni adalah the best manusia boleh melakukan. Perkara yang terbaik sekali yang kita boleh capai. So, dalam peperiksaan, awak boleh capai tak lulus? Awak boleh capai tak C? Awak boleh capai tak markah B? Ataupun awak boleh tak capai A? A minus, A ataupun A plus? Awak boleh capai tak? A plus mesti boleh lah kan? Tu maksudnya possibility lah. Maksudnya dalam peperiksaan, kalau awak study buat yang terbaik, boleh dapat tak? Ada possibility tak untuk awak dapat? Ada possibility. Itulah yang paling terbaik sekali awak boleh dapat. Mungkin 100 adalah yang terbaik. Jadi inilah, tamadun pun sama juga. Manusia telah pun berjaya mencapai yang paling the best, yang paling tertinggi sekali. Dalam apa? Dalam banyak bidang. Okay, dalam pelbagai bidang. Pelbagai bidang tu apa? Termasuklah juga pemerintahan, pentadbiran, termasuklah juga ekonomi, termasuklah juga teknologi, termasuklah juga seni bina, termasuklah juga bahasa dan tulisan. Pelbagai bidang, banyak bidang yang manusia mencapai. Contohlah dalam bertani. Dalam bertani manusia mencapai pencapaian terbaik. Kita dapat menghasilkan sayur kangkung, sayur kobis, macam-macam lah kan, sayur-sayuran. Dalam penternakan kita boleh membiakkan lembu, kambing, biri-biri, ayam dan sebagainya dalam bidang penternakan. So, faham tak? Dalam banyak bidang kita mencapai benda yang paling the best dalam satu kelompok masyarakat, oleh sesuatu masyarakat. So, ini juga dipermudahkan dengan erti kata apa? Bandar ataupun kota. Sebab itulah kita katakan tamadun itu adalah bandar ataupun kota. Inilah yang awak belajar di dalam bab 4. And then barulah munculnya apa? Tamadun dari segi bahasa. Kan ada kan? Dalam bab 4, tamadun daripada segi bahasa. Ada berapa bahasa? Ada 4 bahasa. Iaitu bahasa apa? Adanya daripada bahasa Yunani. Ada pula daripada bahasa Inggeris. Tu kena tengok balik lah. Ada pula daripada bahasa Arab, Inggeris. Ada pula daripada bahasa Arab. Ada pula daripada bahasa Melayu. Yang terakhir adalah bahasa Melayu. Daripada segi bahasa, Yunani kata civitas, Inggeris kata civilization, paling maju. Arab kata mudun madain madana. Bukan Mekah Madinah. Okay. Bahasa Melayu pula kata perkembangan kebendaan dan juga pemikiran tertinggi. So berbeza-beza. Tapi apa yang kita boleh simpulkan, bandar ataupun kota lah. Dalam satu kawasan, dalam satu masyarakat, kita mencapai. Betul tak? Dalam bandar ada tak hospital? Dalam bidang perubatan? Ada tak sekolah? Ada dalam bidang pendidikan? Ada tak pasar raya masyarakat berjual beli? Jadi ada tak semua dalam satu kelompok masyarakat tu? Ada. Itulah bandar ataupun kota. Itu jugalah adalah
tamadun. Dah faham dah sekarang apa itu tamadun? So kalau cikgu kat sekolah tanya, okey, awak yang tu, apa maksud tamadun? Awak cakap je, dalam buku teks, tamadun adalah pencapaian tertinggi di dalam pelbagai bidang oleh sesebuah masyarakat. Oh lama semua bangun tepuk tangan kan. Oh lama pandai buku teks. Tetapi saya permudahkan cikgu, iaitu bandar ataupun kota. Terdapat 4 definisi dari segi bahasa. Cikgu tu dah bagi 100. Okay. So, saya cakap lah macam tu. So, faham Okay, yang ni biasanya kalau soalan tu adalah ditanya dekat awak lah. Markah, contohnya definisi tamadun, makna tamadun, maksud tamadun. Okay. 2 markah, inilah jawapan yang awak boleh bagi. Okay, boleh? Tapi kalau 1 markah je awak cakap lah bandar ataupun kota. Diterima. Tak ada masalah pun. Okey, tapi sekarang ni kita nak pergi kepada tamadun awal dunia. So kita tak nak cerita dah ni semua ni. Ciri-ciri dia ke apa tak nak cerita dah. Kita nak cerita tentang tamadun awal dunia. Apa tamadun yang paling awal-awal sekali muncul. Okey, jadi kat sini adalah sedikit latihan-latihan. Tapi saya rasa saya tak nak cerita kat sini. Saya nak cerita sikit, saya nak tunjukkan kat awak satu gambaran, gambar rajak. Okay, semua orang nampak tak gambar kat belakang saya ni? Nampak tak gambar kat belakang ni? Nampak Okay, semua orang nampak. Okay, ini adalah peta dunia tau. Ini adalah peta dunia tapi taklah secara keseluruhan. Maksudnya benua Amerika, benua Amerika Utara, Amerika Selatan tak ada. Benua Australia tak ada. Benua Antartika tak ada. Jadi kita nak fokuskan kepada 3 benua sahaja. Betul ke 3? 3 benua sahaja kita nak fokuskan. Yang pertama adalah benua Asia. Yang itu yang ini nampak ni, benua Asia. Asia lah. Kita kan orang-orang Asia kan. Benua Asia, benua terbesar di dunia. Tahu tak benua tu apa? Dah belajar kan dalam geografi kan benua tu apa? Benua adalah sebuah tanah yang luas, kawasan daratan. Laut dia tak panggil benua laut dia panggil lautan. Okey, kemudian ada pula benua Eropah. Kan benua Eropah, orang Mak Saleh kan. Baru-baru ni kan World Cup banyak dekat daripada negara Eropah kan. Orang Eropah handsome jelah. Orang Eropah je handsome kan. Yalah, okay. And then benua Afrika. Biasanya orang-orang Afrika ni adalah orang-orang yang berkulit gelap. Okay. Orang-orang berkulit gelap ni orang Afrika kan. Kebanyakannya lah. Contohnya negara Uganda kan. Negara Sudan. Negara Libya. Banyaklah kat sini. Okay. Alright. Jadi empat tamadun awal dunia ni sebenarnya dia muncul dekat 3 buah tamadun. Dekat tiga benua utama ni. Okay. Iaitu yang pertama sekali adalah tamadun Mesopotamia. So, kalian tahulah tamadun apa? Tamadun Mesopotamia. Tamadun Mesopotamia ni adalah tamadun yang pertama sekali ataupun dalam erti kata mudah, bandar yang pertama yang muncul. Mesopotamia. Nanti awak kena hafal lah. Ada beberapa perkara yang awak kena hafal. Okay. And then yang kedua muncullah pula tamadun Mesir Purba. Dekat mana? Dekat benua Afrika ni. Nampak ni? Tamadun Mesir. Mesir bukan negara, walaupun dia adalah sebahagian daripada negara Arab, tapi dia bukan dekat tanah Arab Dia dekat utara Afrika. Okay, dia punya kawasan di utara Afrika. Tapi perasan kan, muka diorang tak gelap pun. Muka diorang merah-merah sikit. Okay, putih ke merah-merah. Okay, and then benua dekat benua asal lagi, okay, adanya tamadun Indus. Okay, tamadun Indus hari ini adalah negara India. Dan juga kita ada tamadun Huanghe. Tamadun apa? Tamadun Huanghe. Ni hao ma, wo hen hao. Wo ai ni. Wo ai ni. Ingat saya tak belajar Mandarin. 1 2 3 4 5 6. Okay, tamadun Huanghe iaitu negara China hari ini. Okay, selain daripada awak kena tahu, peta ni kena tahu ke so? Yes, awak kena tahu. Kadang-kadang, dengar, kadang-kadang soalan subjektif, dia baginya awak gambar peta, lepas tu dia bagi awak X, Y, Z, apa contohlah R, S, R, S, T, U contoh R, S, T, U. So dia minta awak bagi tahu R ni tamadun apa, S ni tamadun apa, T ni tamadun apa, U ni tamadun apa. So at least awak kena tahu kat mana kedudukan dia. Okay, daripada segi peta. Kemudian dari segi sungai, yang ni pun tolonglah take note ni tak ada kat dalam ni kan. Okay, awak tuliskan juga kat sini. Okay, tadi saya cakap apa tadi? Ada 4 tamadun kan? Okay, tulis kat tepi tu. 1, 2, 3, 4. Okay, sebab T tu tamadun ya. T tu maksudnya tamadun. Kita ada tamadun Mesopotamia. Kita ada tamadun Mesir Purba. T tu tamadun ya. Mesir Purba. Kita ada tamadun Indus, tamadun Huanghe.
Okay, 4 tamadun kan? Okay, yang ni pun sangat famous. Selalu soalan tanya apa? Soalan suka tanya dekat awak, berikan nama sungai yang terdapat di tamadun tersebut. So, ulang sekali lagi. Berikan nama sungai yang terdapat di tamadun tersebut. Okay, untuk Mesopotamia, ada berapa jenis sungai? Cuba bagi tahu saya. Ada 2 jenis sungai. Sungai apakah itu? Yang pertama, sungai Tigris. Sungai Tigris. Ejaan kasih betul. Kemudian yang kedua adalah Sungai Euphrates. Sungai Euphrates. Ejaan kena betul. Ni ejaan dia. Sungai Euphrates. Betul tak saya eja ni? Saya pun tak tahu betul ke tidak. Sungai Euphrates. Betul nampak tu? Euphrates nampak? Mana gambar dia? Hilang pula dah. Sorry. Ni nampak ni nama sungai ni. Sungai Tigris, Sungai Euphrates. Mana nak bezakan dia? Atas Tigris, bawah Euphrates. Okey. Habis tu tamadun tu kat mana? Dia berada kat tengah-tengah. Antara 2 sungai tu, bandar tu kat tengah-tengah. Senang tak dia nak dapat puncai? Senanglah. Okey. Orang boleh hidup, mandi, makan dan sebagainya. Okey, dapat dah tadi. Okey, Mesopotamia, Tigris dan Euphrates. Ejaan kena betul eh? Okey, tamadun Mesopotamia mempunyai sungai yang terpanjang di dunia. Sungai apa yang sungai terpanjang di dunia? Sungai yang paling panjang sekali kat dunia? Sungai Nil. Ni kena tahulah. Basic ni. Kenapa tak boleh ni? Sekejap Dia punya iPad ni macam-macam. Sebentar. Okey, awak tulis Sungai Nil. So, punya pen ni. Okay, 1 minute. Okay, tamadun Mesir Purba, Sungai Nil. Okay, dah boleh dah. Okay, tulis Sungai Nil. SG. Okay, awak nak tulis sungai yang full pun boleh. Awak nak tulis SG pun boleh. Tak ada masalah apa. Okay, SG NIL. Okay, Sungai Nil. Sungai Nil adalah sungai yang terpanjang di dunia. Okay, lepas tu tamadun Indus, simple saja. Sungai Indus. Tamadun Indus, Sungai Indus. Okay. Tamadun Huanghe, Sungai Huanghe. Ataupun Sungai Huanghe, ataupun awak boleh juga tulis Sungai Kuning. Kenapa Sungai Kuning? Sebab air dia tu warna kuning. Taklah warna kuning pun. Warna teh tarik. Tahu tak warna teh tarik? Air dia tu warna teh tarik. Boleh minum ke sir? Bolehlah minum tapi tak adalah rasa teh tarik. Lumpur kan sir kan? Ya betul Hafizuddin. Lumpur. Okey, ada juga yang cakap tadi kat ruangan chat, Sungai Yangtze. Okey, Sungai Yangtze bukan Sungai Huanghe tau. Sungai Yangtze dia adalah bahagian atas. Dia macam Tigris dengan Euphrates. Yangtze kat atas. Tapi dia lebih dekat dengan Sungai Huanghe. So, tulis Sungai Huanghe. Jangan tulis Sungai Yangtze. Tapi kalau soalan minta berikan 2 jenis sungai yang terdapat di Tamadun Huanghe. Itulah Sungai Huanghe, Sungai Yangtze. Macam ni aja Yangtze sir. Yangtze. Sungai Yangtze. Dah macam kelas bahasa Cina, bahasa Mandarin. Okey, Sungai Yangtze. Tak tahulah. TZE ke ZTE? ZTE. Okey, ZTE. Sorry. Tersasul. ZTE. Sungai Yangtze. Okey. Tu salah satu. Yang mana abang tengoklah kat sini nampak ni. Kan ada kan? Mana ni? Okey, sebenarnya banyak lagi sungai-sungai yang lain nampak. Sungai Nil, dia punya panjang dia tu. Ni ni adalah tak silap saya laut Mediterranean. Ni nama dia Laut Mediterranean. Disambung sampailah sini. Banyaklah sampailah hampir keseluruhan separuh benua Afrika. So sangat panjang. Okay. And then Sungai Indus. Ni Sungai Indus ini, Sungai Ganges ini. Dia lebih dekat dengan Sungai Indus. Okay. Lepas tu
Ni sungai Huanghe. Ni sungai Huanghe bahagian bawah ni. Atas ni sungai Yangtze. Okay? Sungai Huanghe, sungai Yangtze. Tak silap salah. Sungai Huanghe, sungai Yangtze. Okay. Alright, selesai untuk daripada segi pemetaan. Okay, kita tengok pula kat sini. Okay, so boleh tak ingat nama-nama sungai ni, boleh hafal tak? Nama tamadun kena hafal, nama sungai boleh hafal. So boleh hafal tak nama-nama sungai ni? Boleh sir. Okay, sedikit recap, sikit je. Kalau soalan tanya dekat awak kan, ni saya nak bagi tips lah sikit kan. Soalan ni suka tanya tau. Kadang dia tanya benda yang tak ada dalam buku teks pun kan. Kadang geram pula juga rasa kan. Awak punya lah hafal buku teks. So dia tanya benda lain. Dia tanya awak apa tau? Apakah kepentingan? Apakah kepentingan sungai kepada manusia? Ataupun kenapa? Apa faktor-faktor tamadun ni dia terbentuk dekat sungai? Kenapa dia dekat dengan sungai? Kenapa tak dekat dengan laut? Kenapa tak dekat dengan gunung? Kenapa tak dekat dengan hutan? Kenapa mereka lebih mementingkan sungai? Okey, saya dah nampak dah banyak jawapan dah. Makanan, minuman, sumber protein, sumber air. Banyak dah awak bagi jawapan. Okey. Hebat. Okey. Tapi sepermudahkanlah. Okay, of course, antara kepentingan sungai yang awak kena tahu, at least sekurang-kurangnya awak kena tahu 4. Dengar ni. At least sekurang-kurangnya awak kena tahu 4 kepentingan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Okay, let's say lah, yang pertama awak nak cakap makan. Awak nak cakap makan. Pertama nak cakap sumber protein. Awak cakap lah, kerana sungai mempunyai bekalan makanan. Bekalan makanan. Apa bekalan makanan yang ada? Of course lah, kita ada sumber protein. Tahu apa cakap sumber protein? Apa contoh sumber protein? Nak bagi tahu lah. Contohnya dekat sungai ada ikan. Kita boleh makan ikan kan? Boleh tangkap ikan. Ikan tu kan protein. Sumber protein. Okay. Barulah bagi contoh. Janganlah tiba-tiba dah mula-mula ikan. Apa je ikan? Okay. And then nak boleh cakap lagi. Selain daripada tu, sumber air bersih. Sumber air bersih. Air sungai, air tawar ke air masin? Sumber air bersih. Air sungai kan air tawar. Bila air tawar, awak boleh minum tak air sungai? Boleh. Mana ada masin? Masinnya air laut. Sungai dia air tawar. Okay. So awak boleh, bila ada air sungai, awak boleh apa? Awak boleh, banyak sebenarnya awak boleh buat. Awak boleh guna untuk mandi. Boleh guna untuk minum. Dan juga boleh tak guna untuk cuci pakaian kita? Boleh tak? Boleh lah cuci pakaian. So zaman dulu pun diorang pun ada pakaian juga. Diorang cuci tak pakaian diorang? Diorang pun cuci juga pakaian diorang. Okay. Dapat Untuk apa? Mandi, minum, cuci pakaian. Ambil wuduk se. Ambil wuduk orang Islam lah kan. Okay, tak apa. Tapi janganlah tulis ambil wuduk. Okay. Sebab ni tamadun diorang. Okay, apa lagi kita boleh lagi? Okay, selain daripada tu, apa lagi boleh cakap? Okay, tanah dekat sungai. Subur tak tanah-tanah yang dekat sungai tu? Tanah kat sungai, of course lah subur kan. Itu adalah tanah yang subur. Tanah yang subur. Bila tanah tu subur, boleh tak untuk aktiviti pertanian dijalankan? Boleh lah, boleh buat aktiviti pertanian. Apa contoh aktiviti pertanian? Bagi tahulah, tanam sayur ke, nak tanam buah-buahan ke, dapatlah hasil. Nampak? Dapat dah satu. Okay, lagi apa lagi selain daripada tanah yang subur? Pengangkutan. Good, bagus. Boleh cakap lah, pengangkutan dan perhubungan. Pengangkutan dan perhubungan. Maksudnya, orang-orang zaman dulu ada tak buat rakit ke? Buat macam sampan sendiri ke? Ada tak? Rakit ataupun sampan boleh digunakan tak? Boleh. Contohnya sungai itu kan panjang kan? Sungai itu kan panjang. Sungai. So boleh tak gunakan rakit untuk bergerak satu hala? Boleh, tak ada masalah. Okey, ni antara kepentingan sungai. Nampak tak macam mana saya huraikan? Okey, yang pertama, bekalan makanan. Apa dia? Sumber protein. Contohnya ikan, boleh makan. Sumber air bersih, mandi, minum, cuci pakaian. Tanah yang subur. Okey, pertanian, sayuran ataupun buah-buahan. Dan juga pengangkutan dan perhubungan. Contohnya mereka mencipta rakit ataupun sampan untuk bergerak daripada satu kawasan ke satu kawasan. Dah settle, dah siap. So susah tak kalau soalan essay keluar, apakah kepentingan sungai? Nampak tak? Daripada tamadun awal dunia, tiba-tiba dia boleh tanya kepentingan sungai.
Jadi dia saling berkait sebenarnya. Okay. Siap huraian lagi. Yang belakang ni huraian lah. So apa sepunya isi, ni adalah sepunya isi. Okay, nampak dia. So bergantunglah kepada soalan. Kalau soalan kata terangkan apakah kepentingan sungai. Bagilah tahu. Yang pertama apa? Lepas tu apa huraian dia. Yang kedua adalah apa? Selain itu, sumber air bersih. Apa huraian dia? Okay, tanah yang subur. Apa huraian dia? Okay, boleh? Setakat ni boleh? Saya nak screenshot. Okay, okay, boleh, 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 boleh. Nak screenshot yang mana ni? Banyak sangat ni. Okay, saya satu-satu lah dulu eh. Okay, saya bagi awak screenshot yang bahasa dulu lah. Ada yang tanya ni bahasa ni. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, sungai pula. Nama-nama sungai. Kena hafal lah nama-nama sungai ni. Ni kalau tanya saya, apa nak kena hafal? Ini awak kena hafal. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, dan juga kepentingan sungai. Ni favourite lah. Sepanjang saya mengajar ni, saya rasa hampir setiap tahun soalan tanya. Kepentingan sungai. Bab 5 eh. Okay ni. Okay, dapat? Okay, settle. Okay, barulah kita masuk. Sudah nampaklah sikit gambaran-gambaran dia kan. Okay, kita pergi contoh soalan. Kita pergi kepada beberapa contoh soalan. Okay, yang pertama, namakan tamadun berdasarkan garis masa yang diberikan. Okay, dibagi awak masa. Yang ni awak boleh baca sendirilah saya rasa kan. Okay, kita tengok dulu yang paling lama. Macam mana awak tahu yang paling lama? Kita tengok dulu yang paling lama. Yang paling lama mana? 5,000 sebelum Masihi hingga 700 sebelum Masihi. Betul? Ni paling lama kan? So yang paling lama adalah tamadun apa? Mesopotamia. Tu lah. Tamadun Mesopotamia. Awak cari je mana yang paling lama. Contoh yang ni kan. Ni nombor 1. Tu dia lah buat nombor 1. Nombor 2 yang second lama. Yang ni 4,000. Yang ke 3 lama. 3,000 lah kan. Yang tak berapa lama sangat. Tapi lama lah juga. Ni gambar. Okay, so awak letak yang pertama ni adalah tamadun Mesopotamia dulu. Apa-apa ingat tamadun Mesopotamia dulu. Tulis penuh-penuh. Tamadun Mesopotamia. Jangan buat short form. Tulis penuh-penuh. Tamadun Mesopotamia. Okay, yang kedua tadi apa? Tak ibu kan? Nombor 4 kan? D kan? Okay, awak tulis. Tamadun Mesir Purba. So, kalau tulis Mesir Purba je, tulislah penuh. Tulislah penuh-penuh. Belajar tulis penuh-penuh. Kalau nama awak kan Muhammad Firdaus Beno, takkan nak tulis Daus je. Tulislah penuh-penuh. Okay, apa lagi? Tamadun nombor 3. 3,000 kan? Tamadun Indus. Sini. Lepas tu, C adalah tamadun Wang He. Sejujurlah kan, perlu ke hafal tahun ni? Saya nak tanya awak, dalam sepanjang saya mengajar awak, pernah tak saya streskan awak suruh hafal tahun? Tak payah. Tapi awak kena tahulah turutan dia adalah apa. Faham tak? Awak ingat ni je. Awak ingat turutan dia ni. Ingat hafal turutan dia. Okay, tak perlu pun awak hafal lah apa tahun dia ni, sampai tahun berapa. Dinasti Shang tahun berapa, dinasti Tang tahun berapa. Tak perlu pun sebenarnya. Okay. Bukanlah saya cakap tak payah hafal langsung. Kalau hafal, it's okay, good, bagus. Tapi kalau awak tak hafal, tak memadai, awak tak faham sejarah. Okay, bukan macam tu. Sejarah adalah penceritaan yang kita kena hafal. Kalau dia tanya selagi soalan dia macam ni, jaranglah sejumpa soalan ditanya tahun berapa kan. Okay. Sangat jarang, sangat rare. Saya rasa hampir tiada. Okay, kita tengok gambaran ini pula. Kita tengok pula gambaran ni. Dia bagi awak 2 gambar tau. Gambar A, gambar B. Apa yang beza ke sama je gambar-gambar ni? Yang ni lebih kepada gambaran ilustrasi lah. Maksudnya bukan macam gambar animasi lah kan. Yang ni memang gambaran sebenar. Memang gambaran sebenar. Okay, soalan. Dia bagi soalan. Nyatakan 2 nama bandar terancang dalam Tamadun Indus. So dia dah siap-siap bagi tahu dekat awak dah. Ini tamadun apa? Ini adalah Tamadun Indus. Dan betul ke? Kita dah belajar kan? Tamadun Indus mempunyai bandar yang terancang. Betul ke? Memang betul kan? Dekat Tamadun Indus memang ada gambar terancang. Memang ada bandar yang terancang. Okey, sebenarnya dia dah ada dah kat sini. Okey, kalau awak nampak kan? Dah ada dah. So awak dah tahu dah. Okey, yang pertama ni lah. Tak apalah. Saya proceed lah. Okey, yang pertama ni bandar apa? Bandar ni sangat terkenal. Dikatakan mereka lah yang pertama sekali mencipta sistem perparitan. Ada orang mandi tu, orang mandi.
mandi kan. Air tu habis kan, awak mandi kan. Air tu pergi mana? Dia keluar. Keluar pergi mana? Pergi ke longkang. Longkang pergi ke parit. Parit pergi ke sungai. Sungai pergi ke laut. Mereka lah yang mencipta sistem peparitan tu. Dahsyat eh. Kan hari ni ada longkang semua kan. Longkang tu sumbat banjir kilat. Okay, so awak tulis Bandar Mohenjo-daro. Kalau boleh tulis bandar kat depan. Bandar Mohenjo-daro. Okay, bandar ni sangat terkenal lah. Memang famous lah. And of course, kalau awak ada yang berminat nak sambung dalam perancangan perumahan kan, HBP kan, orang panggil apa? Housing Building Planning kan. Memang awak kena belajar sedikit sejarah-sejarah Rom punya sejarah, tak dia punya seni bina dia macam mana, Indus punya macam mana kan, Taj Mahal tu macam mana. Memang seronok lah, memang best lah. Dia ada sejarah seni bina. Sangat seronok. Okay, kemudian gambar yang kedua ni adalah bandar apa? Ada jawapan dah tu, gambar tu siap-siap dah. Bandar Harappa. Okay, Bandar Harappa. Okay, Bandar Harappa ni hari ni adalah sebahagian daripada sejarah India lah. Okay, di Tamadun India. Okay, ataupun negara India hari ni dah tinggal jadi bandar, jadi kawasan pelancongan je lah. Tapi gambar ni dikatakan zaman dulu ini adalah tempat mereka berjual beli sebenarnya. Macam diorang punya pasar, ada yang kata inilah diorang buat kolam sikit. Lepas tu inilah tempat penjumpaan masyarakat. Memang ada dulu. Okay. Ah, So yang polis tu apa? Nurul Hanun. Yang polis semua tu adalah tamadun Yunani. Jauh sangat tu. Okay. Tak apalah. Saya faham awak macam confused kan kadang-kadang kan. Banyak sangat tamadun kan. Okay. So jawapan dia adalah Bandar Mohenjo-daro, Bandar Harappa. Okay. Okay. Alright. Okay. Kita pergi pula kepada yang seterusnya. Okay. Guna lagi ke bandar-bandar ni? Lebih kurang tidak lah. Of course lah, masyarakat dah pun berhijrah. Masyarakat dah ada kehidupan yang baru di kawasan bandar yang betul-betul bandar. Ni adalah zaman dulu punya sahaja. So tak gunalah basically. Okey, senarakan 3 keistimewaan bandar-bandar ini. So soalan minta awak berikan keistimewaan bandar-bandar ni. Sekejap Wah, yes, okey. Alright. So bagi tahu keistimewaan dia, dan ini pun dah ada juga dekat dalam buku teks awak, nampak tu? Muka surat apa? Muka surat 100 hingga 110. Boleh rujuk juga dekat dalam buku teks awak apakah keistimewaan bandar-bandar ini. Okey, jadi yang pertama saya nak awak tulis kat situ. Okey, pergi kat situ yang pertama. Okey, yang pertama saya nak awak tulis okey, yang pertama. Okey, yang pertama awak tulis bandar ni keistimewaan Okey, awak tulis yang pertama adalah keistimewaan bandar ini adalah tersusun dan terancang. Tersusun dan terancang. Okay, memang betul lah. Kenapa dia tersusun dan terancang? Sebab kalau awak perasan, segala bentuk seni bina jalan raya, semuanya dalam keadaan yang lurus. Ataupun dia macam petak-petak lah. Okay. Terurus dan terancang. Maksudnya rumah-rumah yang diorang buat tu, diorang plan dulu. Bukan diorang terus buat. Faham tak? Kebanyakan orang, dia akan buat je. Oh, ada tanah lah, jom buat rumah. Tapi ini tidak. Dia lebih kepada pentadbiran. Pemimpin yang menentukan macam mana mereka bentuk. Mereka just tinggal dan juga duduk saja. Kalau kita kan, kita sendiri buat rumah kita nak buat macam mana kan. Diorang tidak. Diorang diuruskan. Okay. Dan juga ini sebenarnya telah pun lebih kepada memudahkan kehidupan masyarakat. Memudahkan kehidupan seharian masyarakat. Memudahkan kehidupan seharian masyarakat. Okey. Okey, settle. Okey, lagi apa lagi? Apa lagi kita boleh buat?
Okay, selain daripada tu, uh, okay, awak boleh cakap juga, pada zaman ni, pada zaman ini, awak boleh cakap jurutera, apa dia kata tu? Jurutera, diorang pun ada engineer diorang zaman tu. Jurutera telah mencipta sistem pipe dan pembentungan. Jurutera telah mencipta sistem pipe dan pembentungan. Okay, jurutera telah mencipta sistem pipe. Sistem pipe, tahu pipe hari ni? Yang awak buka pipe tu kan? Atau awak buka pipe ada air. Awak tutup pipe air tak ada kan? So itulah yang kita panggil sebagai sistem pipe yang telah dilakukan pada zaman tersebut. Pada zaman ni, during this time, barulah adanya pipe. Yang mana hari ni macam satu kepentingan lah kan kita kan. Air ni penting kan. Nak guna setiap hari. Teknologi ubahlah macam mana. Kita ada iPhone lah, kita ada iPad lah, kita ada apa, laptop canggih-canggih, kereta canggih macam mana pun. Pipe tu tetap digunakan. Tak berubah pun kan pipe tu kan. Faham tak? Cuma ubahlah bentuk dia makin moden, makin cantik, makin estetik kan. Ubahlah sikit. Okay. Alright. And then pembentungan. Apa itu pembentungan? Pembentungan ni adalah, pernah dengar tak loji? Tahu loji? Loji. Alah, hai, pen pun. Pernah dengar loji? Kan, tahu kan loji kan? Loji ataupun tempat buangan air lah kan. Awak faham lah kan? Maksudnya kalau kita air kita daripada toilet rumah kita tu, dia akan nak pergi kepada kawasan kumbahan kan. Kawasan-kawasan sistem kumbahan. Jadi itulah nama dia pembentungan. Air yang dibentungkan, air yang akan diproses semula. Jadi zaman tu mereka dah pun mulakan dah sistem pembentungan itu. Okay, untuk orang pakai balik air-air yang kita, air bersih yang dah jadi kotor, kita proseskan balik, pakai balik. Itulah dia sistem pembentungan. Okay. Alright, seterusnya. Berikan dua nilai yang boleh dicontohi daripada masyarakat tamadun Indus. Bagi tahu saya, dua nilai. Apa yang kita boleh ambil daripada masyarakat Indus ni? Apa dua nilai yang ada yang kita boleh ambil? Cuba bagi tahu saya sikit. Apa dia? Saya nak baca jawapan awak. Dua nilai yang kita boleh ambil, kita boleh contohi. Okay. Bekerja keras, kerjasama, bersatu padu, tekun, amanah, kan? Bijak merancang. Sofina, saya update tak jawapan? Nanti saya update jawapan. Jangan saya, Sofina. Okay. Bersatu demi kesejahteraan. Sikap inovatif, berfikiran jauh. Okay, sabar. Oh, banyak sangat jawapan awak ni. Okay, semua jawapan awak adalah jawapan yang betul. Tak ada yang salah pun. Okay, cuma kita nak ambil yang paling sesuai. Semua tu nilai. Tapi nilai yang paling sesuai yang kita boleh letakkan kat sini. Okay, yang pertama saya rasa, of course, saya rasa apa setuju? Kegigihan. Saya rasa diorang ni sangat gigih. Sangat hardworking dalam membuat sesuatu. Betul tak? Orang zaman dulu dia tak macam, bukanlah saya nak cakap orang zaman sekarang ni malas. Orang zaman sekarang tak adalah yang malas. Ada juga yang hardworking, ada juga yang kerja keras. Tapi sebilangan mereka lebih macam, tak naklah kerja bawah terik matahari ni, I nak kerja dalam aircon. I nak yang sejuk-sejuk je. Kan ada kan orang-orang yang macam tu. Tak semua. Tapi ada yang macam tu kan. Memilih pekerjaan kan. Tapi orang zaman dulu, orang sanggup kerja keras. Biarlah mereka ni berpanasan ke apa ke kan. Mereka bekerja keras. Okay, jadi kita boleh katakan nilai kegigihan. Okay, sedikit uraian lah of course. Okay, kegigihan dalam melakukan sesuatu. Okay, jawapan ni diterima kan? Dalam melakukan sesuatu. Dah cukup dah, tak payah panjang-panjang. Sikit je. Kegigihan dalam melakukan sesuatu, dah cukup. Apa yang sesuatu tu sah? Tak kisahlah. Melakukan apa pun, kita boleh mencontohi mereka. Okay, mungkin zaman dulu, kegigihan dalam mencipta jalan raya, mencipta bangunan-bangunan yang mereka lakukan, dinding dan sebagainya, tembok kan. Mungkin zaman sekarang, kegigihan yang kita boleh ambil tu untuk kita belajar bersungguh-sungguh kan. Kegigihan dalam kita mencari ilmu, kegigihan kita dalam mengulang kaji, mungkin kita boleh gunakan. Okay, selain daripada tu, orang zaman dulu yang ni, zaman ni, apa lagi nilai mereka ada? Kreatif. Okay, good, bagus. Saya suka dengan kreatif. Okay. Jadi orang zaman dulu ni dia kreatif. Mungkin kita boleh tambah sikit, boleh tak? Kreatif. Allah, terpadam pula. Kreatif dan inovatif. Pun boleh juga.
kreatif, dan inovatif. Okay? Dalam perancangan. So mereka buat bandar terancang. Dan bandar yang mereka buat secara terancang ni kreatif tak? Kan? Jalan raya petak-petak macam tu. Mudah lah kan? Kan? Kalau jalan raya tu bengkok kan susah kan? Tapi jalan raya tu lurus je. Nampak macam, oh nice lah kan? Okay, dan inovatif. Apa beza kreatif dengan inovatif? Kreatif ni kita buat sesuatu benda yang berbeza dengan benda yang lain. Okay. Misalnya apa ni, mungkinlah ada orang dia buat sikat. Ada orang dia buat sikat tapi sikat tu boleh lipat. So itu adalah kreatif. Tapi inovatif ni dia sedikit berbeza. Dia mungkin macam contohlah yang saya nampak ramai inovatif ni, dulu saya nampak kat Jepun. Orang Jepun sangat inovatif. Tapi hari ni saya nampak orang China pula mula mempunyai sikap inovatif. Misalnya orang Mak Saleh, dia ada satu syarikat kereta Volvo. Canggih dah. Dah hebat dah. Sekali China, diorang buat apa tau? Dia ambil kereta tu, dia ubah lagi jadi kereta jili yang lagi canggih. Oh, rupanya kereta dia buat tu lagi canggih. Jadi itu inovatif. Maksudnya dia menciptakan barangan yang dah sedia ada menjadi semakin maju. Dia improvise. Itu inovasi. Okay, so kita kena ada sikap inovasi ni. Benda yang dah ada, kita majukan lagi. Itu inovasi. So nampak sedikit perbezaan. Okay, seterusnya. Banyak lagi lah yang boleh diterima. Mungkin ada yang nak cakap, mungkin ada yang nak cakap mementingkan ilmu pengetahuan. Okay, nilai kerajinan. Sama je lah yang atas tu. Sama je. Okay, berikan alasan anda perlunya menghargai sumbangan tamadun awal dunia. Okay, but kenapa kita kena menghargai sumbangan tamadun awal dunia ni? Okay, jadi ada banyaklah jawapan-jawapan yang boleh diterima. Misalnya, okay, boleh tak saya nak type sikit, boleh tak? Okay, awak salin sikit boleh saya nak type sikit. Okay, nanti awak cakap lah. Kita perlu menghargai sumbangan tamadun awal dunia kerana selalu ambil daripada soalan, kehendak soalan. Menjawab kehendak soalan tu sangat-sangat penting untuk soalan kebat dia. Okay, apa yang awak boleh bagi tahu kat sini? Okay, saya buat kat sini Okay, apa antara jawapan yang awak boleh bagi? Okay, misalnya sebut macam ni. Okay, test. Nampak jawapan? Nampak tulisan saya? Okay. Alright, awak boleh cakap apa? Okay, yang pertama awak boleh kata kita harus menghargai sumbangan tamadun awal. Okay. Terus. Kita harus menghargai sumbangan tamadun awal. Okay. Sumbangan tamadun awal dunia. Iaitu 4 tu lah. Mesopotamia, Mesir Purba, Indus, Wang He. Cuma kita ambil contoh Indus. Okay. Supaya dapat dijadikan inspirasi. Okay. Inspirasi kepada peningkatan, kita harus menghargai sumbangan tamadun awal dunia supaya dapat dijadikan inspirasi kepada peningkatan tamadun manusia pada masa hari ini. Ataupun pada masa kini. Titik. Kita dapat pada masa kini. Siapa lagi yang boleh cakap? Okay. Di samping itu, di samping itu, dapat dijadikan panduan dan ikhtibar kepada kemajuan hari ini. Okay, panjang ni. Okay, di samping itu dapat dijadikan panduan dan iktibar. Ataupun kita boleh jadikan sebagai pengajaran. Apa yang okey, apa yang tak okey. Dan kita tahu dalam tamadun Indus ni, mereka pernah menghadapi banjir besar.
Walaupun mereka buat secara terancang, tetapi mungkin mereka ni jatuh kerana mengalami bencana alam. Jadi kita ambillah iktibar daripada pengajaran yang berlaku. So kalau kawasan tu mengalami banjir besar, kita tahu kawasan tu tak selamat. Patutkah kita bina bangunan pencakar langit dekat kawasan yang tak selamat? Mestilah tidak. Mestilah kita nak bina kawasan-kawasan bangunan ni di kawasan-kawasan yang selamat daripada segi geografi. Faham tak? Ah, jadi kita ambil iktibar. Kalau kita tak ada sejarah ni, kita tak tahu kita nak bina dekat mana kan. Kita tak ada hala tuju. Kita tak ada panduan. Kita tak tahu mana yang patut buat, mana yang tak patut dilakukan. Okey, tambah lagi. Selain itu, okey, kita perlu bersyukur. Awak nampak tak kat sini? Ke tak nampak? Nampak kan? Boleh nampak kan? Nampak kan? Semua orang boleh nampak kan? Kalau tak, saya kecilkan sikit. Okey. Ni in case soalan 4 markah. Kita patut bersyukur dengan nikmat yang kita peroleh. Maksudnya kita kena bersyukurlah negara kita selamat kan. Kita ada pembangunan, kita ada bandar. Okay. Akhir sekali, ni kenapa kita kena hargai. Awak kena bagi jawapan-jawapan yang menghargai lah. Jadikan inspirasi. Okay. Jadikan apa lagi? Tadi kita buat ambil iktibar. Okay. Lepas tu bersyukur. Okay, akhir sekali apa awak boleh bagi tahu? Akhir sekali, okay, awak boleh cakap uh, kita perlu menjaga kesejahteraan negara kita pada masa kini. Kita perlu menjaga kesejahteraan negara kita pada masa kini. Okey, dapat Saya ulang sekali lagi. Kita harus menghargai sumbangan tamadun awal dunia supaya dapat dijadikan inspirasi kepada peningkatan tamadun manusia pada masa kini. Di samping itu, dapat dijadikan panduan dan iktibar kepada kemajuan hari ini. Selain itu, kita perlu bersyukur dengan nikmat yang kita peroleh. Akhir sekali, kita perlu menjaga kesejahteraan negara kita pada masa ini. So, kat mana dia punya point dia tu? Awak dah nampak dah sebenarnya point-point dia tu. Okay, yang pertama, awak boleh nampak apa? Supaya dapat dijadikan inspirasi. Ni isi dia. Peningkatan tamadun manusia pada masa kini. Okay, 1 markah. Okay, di samping itu kita dapat jadikan sebagai panduan dan iktibar kepada kemajuan hari ini. 1 lagi markah. Kita perlu bersyukur dengan nikmat yang kita perolehi. 1 markah. Kita perlu menjaga kesejahteraan negara kita pada masa kini. 1 markah. So, boleh tak dapat 4 markah? Boleh dapat 4 markah. Okey, tu bagaimana cara untuk menjawab soalan C kebiasaannya ataupun soalan kebat. Okey, boleh? Perlu huraian tak, sir? Okey, kalau soalan dia lebih kepada menghargai sumbangan. Saya rasa tak perlulah. Melainkan soalan dia adalah huraikan, terangkan. Ini tak ada apa pun. Dia just kenapa berikan alasan kita kena menghargai sumbangan. Okey? Kenapa kita kena appreciate apa yang dilakukan oleh orang-orang zaman terdahulu. Okay, soalan macam ni, kadang-kadang dia tanya dekat bab ni, satu lagi dia akan tanya juga tau. Tapi dekat dalam bab 8, Tamadun Islam. Kenapa kita perlu menghargai sumbangan tamadun Islam? Kan? Kenapa orang dulu puyalah susah payah nak sebarkan agama sampai kita pun nak kena dapatkan dia punya manfaat dia kan? So kena ceritalah. Kita perlu bersyukur kerana boleh dijadikan sebagai jawapan ni pun boleh diterima juga. Okey? Okey, selesai kat sini. Oh, nak screenshot. Okey, siapa-siapa yang nak screenshot jawapan sebagi masa. Okey, ni jawapan A sampai C. Okey, screenshot cepat. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, ini adalah jawapan soalan D. Okey, soalan macam ni memang soalan famous lah. Okey, yang ini lebih kepada pembacaan. Jadi awak memang kena banyak membaca. Kena tahu apa lagi selain daripada buku teks. Saya tak nak awak terikat sangat-sangat dengan buku teks je awak hafal. Sejarah is not macam tu. Awak kena lebih memahami. Okay, kebat kan? Alright, soalan seterusnya. Ini senang aja.
Okay, gariskan jawapan yang betul. Okay, kita baca sikit boleh ya? Kita tengok sikit ke sini. Semula tak sempat nak screenshot. Yang mana? Yang mana tak sempat nak screenshot? Yang ni Okay. Cepat. Saya bagi masa. Siapa-siapa nak screenshot cepat. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, yang atas ni. 5, 4, 3, 2, 1. Berapa orang dalam ni? 3 atau 6 dah orang. Okay, kita tengok sikit kat sini. Seterusnya ni. Okay, gariskan jawapan yang betul. Dalam Tamadun Indus, salah sebuah bandar terancang terkenal ialah apa? Mohenjo-daro ke Tebes? Mohenjo-daro. Dah pun belajar. Sawak gariskanlah Mohenjo-daro. Gariskan je. Pun ada juga yang betul macam ni. Okay, apa lagi? Tinggalan Tamadun B. Tinggalan Tamadun Mesir Purba yang terkenal ialah piramid ke zigurat? Piramid. Zigurat tu tamadun apa? Mesopotamia. Zigurat tu Mesopotamia. Zigurat tu macam mana? Dia macam piramid juga tapi dia petak-petak. Piramid tajam. Okay, serangan orang Sumer ke Aryan telah mempercepatkan keruntuhan kerajaan Tamadun Indus. Orang apa? Orang Aryan sebenarnya. Okay. Sumer tu Mesopotamia. Tak ada kaitan pun. Okay. Bandar Anyang dalam Tamadun Huanghe merupakan pusat kerajaan bagi dinasti Zhou ke dinasti Shang? Mana lebih tepat? Dinasti Zhou ke dinasti Shang? Jawapan yang paling tepat dinasti Shang. Dinasti Shang. Shang-Chi bukan Shang-Chi Shang-Chi tu cerita Marvel. Jangan nak gula-gulakan Okay. Kod Hammurabi lahir dalam tamadun apa? Mesopotamia ke Indus? Mesopotamia. Okay. Alright, selain daripada tu, sistem tulisan kuniform ataupun hieroglif, okay, merupakan sumbangan tamadun Mesopotamia dalam aspek kesenian dan kesusasteraan. Jawapan dia adalah cuneiform. Cuneiform ni dia macam tulisan paku sikit. Dia panggil tulisan paku. Okay, lagi apa lagi? G. Sumbangan terbesar tamadun Indus kepada dunia ialah penciptaan roda ke perancangan bandar? Tamadun Indus baru kita sebut tadi. Banyak pasal apa? Banyak tentang perancangan bandar. Okay, roda ni lebih kepada tamadun Mesopotamia. Mereka yang mencipta roda kepada kereta kuda untuk pergi berperang. Okay, lagi. Sumbangan tamadun Mesopotamia dalam bidang teknologi ialah ilmu apa dia? Teknologi apa yang orang banyak bincangkan? Ilmu astronomi. Orang banyak kaji bintang, langit, apa semua. Perubatan ni lebih kepada Mesir Purba. Mesir Purba ni banyak dia banyak tabib dia banyak tabib, dia banyak macam proses memumiakan. Sebab tu lah orang banyak mumia. Okay. Alright, okay. Yang ni siapa-siapa nak screenshot? Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, last sikit lagi. Okay, sumbangan dalam aspek teknologi. Yang ni apa ni? Tamadun apa? Tamadun Mesir Purba. Okay, tak apalah, nanti saya upload lah answer yang ni. Actually ada banyak juga yang ni. Lebih kepada Mesir Purba ni dia banyak buat dalam kalender 365 hari. Kan? Diorang yang buat sebenarnya. Penciptaan kertas daripada pokok papyrus. Diorang banyak juga buat matematik, geometri. Diorang banyak juga buat perubatan. Terusan dan juga pengairan. Nanti saya upload lah dekat answer. Sekejap boleh download kat answer. Okay, dan juga yang ini jadual ni. Jadual ni boleh refer kepada yang ni. Daripada jadual yang ada ni. So tengoklah contoh kegiatan ekonomi Huanghe. Carilah. Kegiatan ekonomi Tamadun Huanghe. Mana Tamadun Huanghe? Tamadun Huanghe apa dia? Pertanian, sekoi, padi, gandum, peternakan, lembu, kambing, ayam. Oi. Masukkan. Okay? Masukkan kat sini. Okay, boleh? Cuba lengkapkan. Okay, nanti saya akan updatekan jawapan. By malam ni, nanti saya akan upload kat answer. Okay, jangan risau. Alright, selesailah sudah. Okay, ada juga yang nak tanyakan beberapa soalan. Okay, awak boleh ajukan kalau semampu, cuba untuk try untuk jawab sebarang persoalan. Awak boleh pergi dekat IG saya, Firdaus Noh X. Okay. Banyaklah juga student-student yang tanya, kadang-kadang saya reply mana yang saya sempat. Ada juga yang saya tak sempat reply. Tapi janganlah tanya homework. Saya tolong buatkan homework saya. Memang tak lah. Okay, so janganlah tanya homework. Tapi sebarang persoalan macam awak tanya saya kan, macam mana apa perbezaan Mesopotamia dengan Indus ke apa, saya akan cubalah untuk bantulah mana-mana pelajar yang semampu nak jawab. Okay. Dan juga
saya tak ada IG. Tak ada IG tak apalah, kita jumpa dalam kelas-kelas akan datang. Dan juga saya nak bagi tahu juga, memandangkan kita akan masuk kepada tahun 2023, nanti MC Plus akan buka untuk pendaftaran. Jadi mana-mana pelajar yang berminat untuk join MC Plus, bolehlah pergi ke website MC Plus dan juga tanyakan trooper-trooper yang ada. Mereka akan assist dan juga tolong awak nanti. Okay? Alright. Berapa ringgit sir? Berapa ringgit, murah-murah je. Awak ambil package lagi murah lah. Nanti ada trooper kat sana semuanya dekat website MC Plus, www.mcplus.my. Ya, mcplus.my. Okay, pergi je, nanti ada yang akan tanya awak, yang akan access awak. Okay, jangan risau. Dan untuk 2023 ni, ada sedikit wish lah untuk semoga kita maju jaya. Semoga awak pun dapat menjawab soalan peperiksaan akhir tahun dengan jayanya, Januari ke yang Februari ke. Do your best. Okay? Cakaplah amin. 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 Okay? So itu saja daripada saya. Saya nak jumpa awak semua waktu form 2 nanti. Kita jumpa nanti. Jaga diri. Take care. Assalamualaikum and bye-bye semua. As'al tu Amir. Balik asrama. Balik asrama dah. As'al tu Amir. Bye-bye semua. Bye. Assalamualaikum. Apa sih? Bye. Buat love. Saya tak sempat SS sir. Kenapa tak kena buat love? Bye. Buat love kat pipi sir. Buat love kat pipi. Pipi. Buat love kat pipi sir. Ikut trend. Bye. Sir. Sir. Oh, so cepat so. Oh, gam. Kenny. Start. Okay. Alright, jaga diri semua. Oh, by the way, kita ada kelas geografi. So, kita jumpa dalam kelas geografi nanti, okay? Okay. Okay, sir. Bye-bye. Bye, sir. Bye-bye. Ada Pergilah, bukalah TikTok. Awak kan tak boleh kan tak buka TikTok kan? Pergilah, bukalah TikTok. Okay, Yes, bye. akhirnya sir. Saya dapat juga buka TikTok. Lama saya tunggu. Okay, bye-bye semua. Kita jumpa dalam kelas geografi kita lagi. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.